Assalamualaikum dan hai, saya Daim Fatih Binti Alaisanal BP23160608 akan menunjukkan cara memindahkan data mentah dari Excel ke SPSS. Okay, so first thing first, kita pergi tengok dulu data mentah dekat Excel tu. So ini merupakan hasil data yang telah saya combine dari ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya ada 5 orang, jadi setiap orang tu perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 10 responden. Jadi seperti yang kita lihat dekat sini, jumlah kami punya responden ada dalam 60 orang lah macam tu. So sebab ada satu ahli kumpulan kami, dia cari lebih daripada 10 orang, jadi total dia ada 60 responden lah. Okey, jadi untuk memindahkan semua data ini ke SPSS adalah dengan kita pergi SPSS, dia akan keluar macam ni, kosong untuk permulaan, and then kita pergi ke file, tekan import data, klik bahagian Excel sebab data mentah kita terletak di situ kan. Okay, jadi kita type nama file tersebut, contoh macam ni, data mentah, and then klik open. Tunggu sekejap, and then dia akan keluar macam ni. Tekan OK. Tunggu sekejap untuk loading. Tunggu, and then OK, dia keluar macam ni. OK, so macam kita dapat dekat screen, data mentah daripada Excel tu dia sudah berjaya lah dimasukkan ke dalam SPSS. So ya, ini adalah data-data yang kami dapat daripada responden kami. So untuk pengetahuan semua, kajian kami tu kami buat untuk menentukan kepuasan pengaruh personality dan kepuasan hidup terhadap kebahagiaan di kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah ataupun mana-mana universiti awam atau swasta di Malaysia lah. So untuk kami punya kajian ni, kami mempunyai 5 bahagian. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan seterusnya. Di mana bahagian A ni adalah bahagian profil demografi responden, seperti soalan-soalannya adalah seperti jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, universiti, jenis dan lokasi universiti responden lah. Okay, kalau kita lihat pada bahagian B pula, kami untuk bahagian B kami menggunakan instrumen TP, iaitu 10 item personality inventory. Bahagian B ni kami ada 10 soalan lah. Dan so dekat sini kita boleh nampak B1, B2 hinggalah B10. Okay, so untuk bahagian C, kami menggunakan instrumen SWLS ataupun nama panjangnya Satisfaction with life scales. Ada 5 soalan, dan so sini kami label dia sebagai C1, C2, C3, C4 dan C5 lah. Untuk bahagian D kami menggunakan instrumen Cantrill's Ladder of Life Scale, di mana hanya ada satu soalan saja untuk bahagian D. Responden perlu menyatakan skor hidupnya sama ada teruk ataupun baik. And then sama juga dengan bahagian E, hanya ada satu soalan. Tetapi ini untuk bahagian ini pula kami menggunakan instrumen self rating of happiness, di mana responden hanya perlu menyatakan skor kebahagiaan responden. Okay. So untuk bahagian ni, bahagian hujung ni, dari B2R sampailah hujung ni, ini adalah merupakan total setiap responden bagi setiap soalan yang telah saya jelaskan tadi. Contohnya seperti SWLS tu kan ada 5 soalan, so kami kira bagi setiap responden tu. So inilah jumlah dia, jumlah bagi soalan SWLS. Kemudian kalau kita ingat yang saya cakap,
bagi 10 item personality inventory ataupun TP tu adalah untuk menilai responden tu sama ada dia ekstraversi, kebersetujuan, keberhemahan dia, kestabilan dan juga keterbukaan kepada pengalaman dia sejauh mana lah. So ini adalah total dia. Kat sini juga kita boleh lihat bahagian variable view dia. So ini adalah variable yang kami gunakan dalam kajian kami lah. So itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih.